Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekar di hati. Okey, minasan konnichiwa. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, sensei. O genki desu ka? Genki desu. Genki desu yo Ogi ne. desu. Hai, kalau boleh buka kamera dah ya, semua on. Nampak muka. Okey, baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan kursus bahasa dan budaya Jepun untuk bilangan kelima, siri yang kelima ni, kita mulakan dengan membaca umur kita. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanir Bismillah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, selamat datang ya kepada peserta yang baru turut serta pada hari ini. Kepada yang lama, tahniah kerana kekal ya, bertenaga, kekal bersemangat untuk terus belajar basic bahasa Jepun. InsyaAllah ya, ni dah kali kelima rasanya minasang dah mula berani sikit untuk bercakap ya. Dah boleh bercakap pasal diri sendiri, kenalkan diri sendiri, kenalkan keluarga, berkongsi nombor telefon dan macam-macam. Boleh ya? Okey, baiklah, untuk siri yang kelima ni, boleh tengok slide ya. Okey, hari ni ya, 20 April 2022, apa yang saya nak tumpukan adalah pada tajuk minggu lepas, masih lagi tajuk Keiyoshi. Ya, Keiyoshi 2. Minggu lepas Keiyoshi 1, yang kedua ni kira kesinambungan, penambah lagi Keiyoshi 2 dan Doshi. Doshi 1, Doshi ya. Keiyoshi tu maksudnya kata adjektif. Ya, kata adjektif. Kata adjektif, kejap ya. Saya admit orang masuk ni. Okey, kata adjektif. Doshi maksudnya kata kerja. Kata kerja. Ya, ikut semua. Doshi. 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 So. Doshi ya. Macam yang saya beritahu sebelum ni, sekiranya ada huruf O, tulisan Rumi ya, tulisan Rumi, kalau ada huruf O di tengah atau di ujung dan diikuti dengan huruf U, bermakna bunyi yang huruf O tu panjang. So, Keiyoshi, Doshi. Boleh ya? Okey, hari ni kita nak belajar sikit lagi berkenaan Keiyoshi, iaitu kata adjektif, dan saya nak kenalkan kata kerja dalam bahasa Jepun dan macam mana kita nak bina ayat daripada kata kerja tersebut. Boleh ya minasang ya? Genki dashite kudasai. Cergas-cergaskan diri petang ni ya, walaupun berpuasa, insyaAllah kita sama-sama. Okey, kita pergi kejap. Saya klik slide-nya. Okey. Seperti biasa ya, kepada Amira semua, sebelum sensei menerangkan grammar, tata bahasa ya, terangkan pasal kaiwa, conversation, biasanya saya akan terangkan, kongsikanlah beberapa budaya dan amalan baik di negara Jepun. Amalan baik orang-orang Jepun supaya mana-mana perkara yang baik dapat kita menjadikan teladan ya, dan kita perbaiki kita punya gaya hidup untuk lebih bagus. Okey, yang pertama hari ni ya, hari ni saya nak fokus kepada tajuk semangat kerjasama. Semangat kerjasama ya, Kyoryoku. Okey, semangat kerjasama. Jepun ya, antara negara ya, rakyat dia ya, memang dari segi kerjasama dia sangat kuat. Kalau minasang perasan dalam gambar tu, ada 4 keping tu, ada gambar sensei. Cuba share sang, yang mana ada gambar sensei? Sarah sensei yang mana satu? Cepat cari, mana gambar Sarah sensei, ada tak? The first one. Ni, yang kulit gelap ni lah Sarah sensei ya. Ni Sarah sensei makan dengan kanak-kanak Jepun ni, pelajar, murid-murid darjah 6. Darjah 6. Okey. Minasang di negara Jepun ya, majoriti ya pelajar-pelajar di sekolah rendah, mereka makan di dalam kelas dengan guru mereka. Bukan makan semata-mata dalam kelas macam tu je ya. Sebabnya mereka diajar dengan pelbagai aspek. Sebelum makan bersama cikgu, cikgu ajar dari segi disiplin, cerita makanan mana yang berkhasiat dan sebagainya lah. Lepas tu dah habis makan, mereka akan diajar dengan cara macam mana nak lupuskan kotak-kotak sampah dan sebagainya lah. Mereka diajar adab. Sebelum memulakan makan, saya dah ajar 2 minggu lepas macam mana nak mulakan makan. Sebut apa? Orang Jepun sebut apa?
sebelum mula makan. Minasang, ingat lagi tak? Itadakimasu. So. Dia buat macam ni, itadakimasu. Maksudnya dia tak ada maksud khusus dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tapi dia lebih bawa maksud kepada saya berterima kasih atas makanan ni. Terima kasih, bersyukur, itulah itadakimasu. Dan selesai makan pun, dia buat macam ni lagi, gochiso sama deshita. Kalau minasang masih ingat ya, gochiso sama deshita. Tapi bagi yang Muslim, kalau kita bersama orang Jepun, kita hormat sajalah. Kita pun boleh sebut itadakimasu, ada masalah. Ya, okey. Mereka bekerja sama dalam pelbagai hal ya. Mereka bekerja untuk mereka punya nama institusi, untuk nama mereka punya organisasi, untuk nama negara. Bukan kepentingan sendirilah kebanyakannya. Contoh kat sekolah kalau diadakan soji maksudnya sesi pembersihan, mereka akan bersama-sama. Okey, besok kita soji shimasho. Yo, ramai-ramai tolak kalau kat sekolah dah tengok gambar tu ya. Adalah mana benda tu satu benda yang fun, yang seronok. Maksudnya tak semestinya macam saya cakap pada minggu lepas kalau tak silap, budaya membersihkan di Jepun ni dia tak tunggu pada hari khusus kena pakai baju t-shirt baru nak buat pembersihan. Dalam keadaan pakai baju coat, dalam keadaan pakai orang kata yang formal pun mereka still meneruskan kerja-kerja pembersihan sebab kerja-kerja pembersihan kekemasan tu berlaku secara nature, maksudnya setiap hari mereka buat. Okay, mereka bekerjasama dalam pelbagai bidang termasuklah sukan. Kalau minasang perasan ya, kenapa Jepun antara negara yang kalau masuk pertandingan sukan mesti ada dapat pingat. Semangat kerjasama tu ya, kerjasama dia kuat. Sokong menyokong antara satu sama lain, semangat kesukanan, semangat dia tinggi. Sebab tu minasang perasan kalau mereka berada di luar negara tengok ataupun mereka menonton pertandingan bola sepak dan sebagainya, tengok selepas habis game tu tanpa disuruh mereka dengan sendirinya mengutip sampah. Kalau ada 10 orang Jepun, 10 bekerja sama mengutip sampah. Kat situ nampaklah mereka saling bantu-membantu, kuatlah semangat tu. Sebab apa? Mereka seperti yang saya cakap pada siri yang kedua kalau tak silap, sebab daripada kecil mereka telah dididik dengan pendidikan sivik, moral, bermula di rumah. Dotoku, pendidikan dotoku tu bermula pada rumah. Macam mana mak ayah didik mereka pengurusan sampah, bekerja sama, buat tu buat ni, buang sampah, datang lori sampah tu anak diajar diri ya, tunduk, tanda terima kasih dan sebagainya. Kemudian pergi sekolah tadika, mereka pun bawa barang-barang sendiri. Mereka seawal sekolah tadika dah pergi sekolah sendiri ya, bawa 3 beg, 2 beg, sampai kat sekolah pakai baju sendiri, berdikari ya, diajar berdikari dan sebagainya, diteruskan di sekolah. Bermakna sekolah menyambut apa pendidikan yang mak ayah bagi dan diperkasakan. Sehinggalah mereka masuk ke dunia pekerjaan dan benda itu berterusan. So ayolah kita mulakan pendidikan yang terbaik untuk keluarga kita, bermula di rumah dan sebagainya, supaya kita juga memudahkan urusan pendidikan di sekolah. Akhirnya ia menjadi kompleks. Semangat bekerja sama. Kita kena adalah semangat Jepun ni, bekerja. Kalau mereka bekerja ya, Amira-san dan lain-lain, kalau mereka bekerja tu bersungguh-sungguh. Contoh sekarang sensei kan ada ramai sekarang ni rakan Jepun di Malaysia yang sedang jadi volunteer. Contoh kadang-kadang mesej dia pagi ke apa, kadang malam baru dia dibalas. Bukan seorang, hampir semua lebih kurang macam tu. Betapa mereka tak ada menggunakan handphone, bermain WhatsApp dan sebagainya lah. So benda yang baik tu kita ikutlah. Kalau ada keperluan baru mereka buka. Maknanya kalau mereka bekerja tu semua gadget dan sebagainya mereka letak tepi. Mereka bagi tumpuan, fokus kat situ. Ya. Maksudnya dalam kerjasama ni masukkanlah semangat dari segi berdikari dan sebagainya, semua ada. Itulah orang-orang Jepun ya. Dia semangat orang kata kerjasama yang padu dalam menjayakan sesuatu tu tinggi. Sebab itulah kita tengok dalam semangat kesukanan mereka semua memang tahap paling tinggi lah. Okey, nampak ya? Tu saya makan dengan pelajar-pelajar darjah 6 dan di sekolah tu masa tu yang minasang setiap hari dia ada kafe dia masak kemudian yang tukang serve dia makanan tu, dia ada pelajar setiap hari dia bertukar ada tukang cedok lauk, ada tukang ambil nasi dan sebagainya. Mereka dilatih
Mereka dilatih untuk serve makanan, macam mana bawa makanan, duduk, sebagainya, menghormati cikgu, kawan-kawan lain, kemudian bersihkan tandas, semua mereka bekerja sama. Kita pun ada, budaya kita pun bagus, cuma mana yang kita rasa longgar, kita ketat-ketatkan. Mana yang kita rasa kena tambah lagi, kita tambah lagi. Jadi kepada cikgu-cikgu semua, bolehlah kita cuba aplikasikan amalan yang baik di tempat, di sekolah masing-masing lah. Okey, ada soalan untuk budaya Jepun ataupun amalan baik budaya Jepun? Syed Sang, ada soalan? Minasang, dah dekat 50 orang dalam ni talian. Moshi minasang, hari semua senyap. Hai, ikimasu. Ai, ada soalan? Hafizah Sang, hai dozo. Sensei, biasanya kan dalam untuk shogaku, Hai. nanin gurai imasu ka gakusei wa? そこまでですね、先生があまりわからないんですけれども、sampai ke tahap tu saya pun tak pasti, saya pun tak berani cakap berapa, mungkin dia depends pada tempat jugalah, macam kita lah kan, bergantung pada tempat. Mungkin ratus-ratus kot, saya pun tak adalah rasa sampai 2-3 ribu, tak ada. Kalau kita kan setengah sekolah kan grade A sampai 2,000, 1,000 lebih kan. Saya rasa Jepun mungkin antara maybe 800 ke 1,500, saya pun tak pasti. Tapi dia ikut juga bergantung pada tempat lah. Cuma satu yang seronoknya ya, Hafizah Sang, sekolah Jepun ni yang saya nampak, sekolah rendah, dia tak ada uniform yang sama. Dia pakaian dia bebas, tapi yang sama apa tahu? Yang sama beg dia. Beg dia sama seragam. Kebanyakan beg dia seragam. Dan beg dia, dia beg yang simple daripada kulit binatang, maybe lembu dan sebagainya. Dan beg tu nampak simple tau, boleh tengok dekat YouTube pula. Boleh tengok dekat YouTube pun ada, boleh tengok dekat Google. Beg tu simple, dia ada banyak dalam partition dalam tu ya. Beg tu agak mahal satu beg tu boleh mencecah sampai kalau harga Jepun nimang samang. Ichimang saja 10,000 kan? 10,000. 600 lah lebih kurang. Lebih kurang 600 lah. Kalau Ichimang tu 10,000 Jepun, lebih kurang RM400. Kalau 20,000 tu RM800 lah. Almost lebih kurang harga satu beg tu lebih kurang antara RM400 ke RM700. Beg sahaja. Beg tu yang saya tanya juga dulu masa kat Tokyo ya, Minasang, kenapa orang Jepun ni kanak-kanak suka pakai beg-beg yang macam tradisi lama? Bagi kita macam old fashion lah. Betul tak? Macam old fashion. Macam beg Novita, siapa cakap tu? Macam beg Novita. Ya, macam beg Novita. Rupanya dia kata mereka nak kekalkan tradisi yang dah 100 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Tradisi, maksudnya mereka kekalkan budaya mereka yang dah 100 tahun. Kalau ikutkan beg tu, rasanya macam simple je pun. Tak ada yang menarik sangat. Macam kita lah, kadang-kadang kita nampak satu benda tu macam simple. Tapi kalau orang yang ada yang faham value dia, ada nostalgia je, benda tu memang sangat berharga lah. Kan? Kan Syed Sang, betul tak? Orang tak kena bare, tak kena bare. Okey, terima kasih atas soalan. Hafizah Sang pernah pergi Jepun ya? Shamuga-san, konnichiwa. Ya, konnichiwa Sensei. Saya tanya sikit. Saya pernah tengok video budak sekolah cuci tandas sendiri. Betul ke? Betul. Sekejap, sampai tu saya pasang minyak ni pakai minyak kapak. Saya ni sesama sikit dengan batuk sikit. Minyak kapak. Cara live pakai minyak kapak. Okey, betul. Mereka bersihkan sendiri. Kalau kat Malaysia saya tak tahu budaya itu, ada juga kot sekolah-sekolah yang minta pelajar bersihkan. Di Jepun, sekolah-sekolah di Jepun ya, Shamugam Sensei dengan yang lain-lain, bilangan cleaner di sekolah hampir tiada lah. Kalau ada pun sikit. Jadi siapa cleanernya? Cikgu dengan pelajar. Dia macam ni, you dah guna, you basuh. Dan satu lagi, kenapa sekolah kat Jepun bersih ya, Shamugam Sensei, Hafizah Sang dan lain-lain. Antara salah sebabnya, mereka pergi sekolah pakai kasut. Macam kita juga pergi pakai kasut. Lepas tu, sebab saya dah pergi sekolah Jepun, ada beberapa tempat juga. Bila mereka sampai dekat bahagian depan sekolah, macam bangunan office, dia ada macam ni tau, dia ada macam kabinet rak kasut bertutup. Mereka sampai je, mereka tanggalkan kasut mereka dan mereka tukar dengan selipar sekolah khas. Kan ada selipar tak? Selipar yang kita selalu masuk rumah kan? Pasal tak? Ya, betul. Itu salah satu sebab kenapa lantai sekolah mereka bersih. Dan kalau Minasang pergi ke
rumah-rumah Jepun pun minasang dah masuk letakkan kasut dekat gengkang. Gengkang tu maknanya kawasan bila kita dah buka pintu, dia ada kawasan kecil lah untuk kita letak kasut. Gengkang gengkang. Lepas dah letak kasut tu dia akan bagi selipar. Selipar yang sarung. Alah, kalau kat Malaysia ni, kalau kat hotel selalu ada kan selipar tu kan? Pasal tak? Slipper tu. Jadi saya tengok mereka gunakan slipper tu hampir keseluruhan semua kawasan Jepun mereka guna slipper tu, dan bila mereka masuk ke tandas, dia tukar slipper tandas, ada slipper khas. Perempuan, lelaki memang bersih. Kawasan dia memang bersih. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, pendidikan tu bermula di rumah. Geta baku saya tak pasti, tapi dia bukan geta yang macam kita pakai. Tu ya Farisang, bukan yang macam kita pakai baju yukata kimono kan ada. Orang pakai kasut geta yang tebal yang tinggi kayu tu kan. Bukan, dia slipper biasa yang saya nak kata nantilah next time saya tunjukkan contoh. Boleh ya Syamugen-san? Hai. Soalan lain ada? Soalan lain? Ada? Mana yang saya boleh jawab? InsyaAllah saya kongsikan. Masa tu saya pergi sekolah Jepun tu, saya ditugaskan untuk mengajar berkenaan Malaysia. Saya kenalkanlah pasal Malaysia Jijo, perihal Malaysia Johor Okay, and then saya terangkan pasal adat Malaysia dan sebagainya lah. Jadi berkesempatanlah pergi beberapa buah sekolah dan saya memang lihat sendiri macam mana apa orang kata pendidikan di sekolah Jepun. Mereka banyak buat aktiviti hands on, banyak simulation, banyak main apa semua ya. Cikgu-cikgu yang bekerja apa semua kadang balik lambat apa semua. Dan sekolah mereka simple tak macam kita. Simple dia, bangunan pun banyak bentuk kotak-kotak. Salah satu antara kenapa mereka simple apa semua, salah satunya negara mereka terdedah dengan Jishin, gempa bumi. Bergegar kan, bergegar apa semua tu je lah. Okey ya, boleh? Ada lagi nak tanya soalan sebelum kita masuk ke tajuk hari ni? Hai minasang. Ada? Cik Sang senyap je. Cik Sang dengar ke? Okey. Bunyi dah. Ya? Okey, kalau tak ada, kita teruskan masuk tajuk yang kita nak belajar hari ni, tajuk Keiyoshi. Minasang ya? Ikut semua Keiyoshi. Keiyoshi. So. Minasang, Senshu last week. Senshu, apa yang saya dah ajar ialah kata adjektif bahasa Jepun dipanggil Keiyoshi. Dan dalam Keiyoshi ada dua grup. Ada dua grup. Satu dipanggil I-Keiyoshi, satu lagi grup dipanggil Na-Keiyoshi. Dan minasang juga telah difahamkan berkenaan dengan apa itu I-Keiyoshi. I-Keiyoshi ialah semua kata adjektif atau kita sebut kata sifat. Semua kata sifat bahasa Jepun yang di mana perkataannya di hujungnya ada bunyi vokal I, semua masuk I-Keiyoshi. Contoh kita kata sejuk, samui. Lepas tu kita kata sedap, oishi. Jadi semua masuk kumpulan I-Keiyoshi. Perkataan-perkataan kata adjektif atau kata sifat bahasa Jepun yang di hujung perkataannya tak ada penekanan ataupun bunyi vokal I, dia masuk kumpulan Na-Keiyoshi. Contoh, kita kata handsome, handsamo. Hujung dia tak ada bunyi I kan? Handsamo. Lepas tu genki. Ramai cakap, sensei tu genki ada I. No, genki tu Ki. Kita tak sebut genki, kita sebut genki. Jadi dia masuk kumpulan Na-Keiyoshi. Ya, satu lagi shinsetsu, baik hati pun Na-Keiyoshi. Jobu, kuat, Na-Keiyoshi. Boleh ya? Okey, baiklah. Sekarang ni kalau tengok I-Keiyoshi dengan Na-Keiyoshi. Sekejap, boleh bagi saya masa berapa saat? Sekejap ya. Sekejap. Okey, sorry tadi saya tutup pintu sebab tadi elektrik tadi saya buka di situ tutup. Okey, boleh faham ya? I-Keiyoshi, Na-Keiyoshi. Okey, dari segi positif kita tengok kalau nak buat ayat yang positif,
contoh kita nak kata sedap. So oishi desu. Oishi desu. Sedap. Ya, tengok itu. Minasan tengok ya. Okey, bawah dia kalau sejuk samui desu. Samui desu. Oishi desu. Samui desu. Ya. Okey, kemudian kalau past tense yang tadi present tense ya, bentuk present. Kalau bentuk past pula macam mana? Kalau past tadi oishi, hujung dia i, tukarkan bunyi kata. So oishikatta. Oishikatta. Last week saya dah ajar ya. So siapa yang masih lagi yang baru join hari ni dan masih blur, nanti boleh tengok video dekat YouTube saya, tengok siri yang ketiga. Siri yang ketiga ya. Okey. Kalau bentuk present, contoh oishi samui, kita kata oishi desu. Samui desu itu bentuk present. Kalau bentuk past yang dah berlaku past, oishi, semua huruf i dekat hujung ya. Bunyi vokal huruf i dekat semua hujung perkataan tukarkan dengan kata. Sebut semua kata. Kata. So kata. So kalau oishi, hujungnya buang i jadi oishikatta. Kalau samui, buang i jadi samu kan? Samu. Jadi samukata. Nampak ya? Boleh ya? Boleh ya? Oishikatta, samukata. Okey, kita beralih kepada nakiyoshi. Syed Sang boleh setakat ni? Shadow Sang? Boleh Shadow Sang ya? Ya. Takut dahi berkerut tak ya? Okey. Happy belajar bahasa ni, jangan kita rasa stres ya. Okey. Contoh nakiyoshi, pandang sebelah kanan ya. Yang nakiyoshi tu sensei bagi dua contoh. Hansamu dengan genki. Tengok, hansamu kalau bentuk present tense ya. Yang pertama, hansamu desu, sama juga. Hansamu desu, genki desu. Okey, minasan, apa bezanya antara ikyoshi dengan nakiyoshi dalam present dengan past tense? Ikyoshi, perubahannya berlaku dekat perkataan. Cuba tengok, perasan tak? Desu tak berubah. Perasan tak, minasan? Perasan tak? Rasa. Nakiyoshi yang kita ubah dekat des. Dia tak ubah perkataan. Nakiyoshi tu perkataan tu tak berubah. Yang berubah dekat des. Contoh kalau bentuk present tense, hansamu desu. Genki desu. Kalau bentuk past, hansamu desu tu jadi deshita. Deshita. Kalau sebut satu-satu dia jadi deshita. Kalau sebut laju dia jadi deshita. Deshita. Dua kali ya. Kalau sebut satu-satu dia tiga. Deshita. Deshita. Kalau sebut laju jadi deshita. Dua kali ya. Deshita. Ya. Tadi hansamu desu. Hansamu deshita. Genki desu. Genki deshita. Contoh ya, Syed Sang. Tengok gambar sensei lama masa muda-muda ya. Tengok gambar muda. Wah, sensei dulu masa muda-muda handsome lah. Oleh kerana gambar tu gambar lama, gambar muda-muda, dia past tense. So, wah, sensei ga handsome deshita ne. Dulu sensei handsome, habis sekarang tak handsome ke? Maksudnya macam tu lah. Handsome deshita ne. Kan? Macam tu. Ya, boleh ya? Macam kita cakap lah. Dulu kau ni. Tapi cuma dalam bahasa Melayu kita, mungkin penggunaan perkataan yang menunjukkan present dengan past. Past, terutamanya past lah, tidak ditunjukkan sangat. Kan? Betul tak? Ya? Tapi ada juga perkataan contoh kita kata, dulu kau handsome Dulu tu dah menunjukkan past. Betul? Past. Sama juga dalam bahasa kita. Ada juga Boleh? Jelas? Minasan wakarimasu ka? Faham ke? Kalau faham cakap hai wakarimasu. Kalau tak faham, iye wakarimasen. Wakarimasu ka? Hai wakarimasu. Wakarimasu ne. Jangan nanti tak faham pergi barat tapi fikir apa saya terang tadi tak faham. Hai wakarimasu ne. Okey, kepada mereka yang tak ada mic boleh jawab dekat chat ya. Mana sesi sempat jawab. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jeng. Okey. Yang seterusnya tadi sama juga bentuk present ya. Oishi samui ikyoshi, hansamu genki nakiyoshi. Tadi kita tengok bentuk positif. Sekarang kita tengok bentuk negatif. Contoh, tadi kita kata oishi sedap. Oishi sedap. Kalau present tense, oishi desu. Kalau past tense, oishikatta. Masih ingat ya? Samui desu. Samukata. Kalau bentuk negatif, maksudnya kita nafikan dia. Contoh sejuk.
Kita kata sejuk tu positif. Kalau kita tak sejuk, tu negatif maksudnya. Bukan maksudnya ayat tu negatif, bukan. Kita macam kita terbalikkan perkataan tu daripada sejuk tak sejuk, sedap tak sedap, atau maksud saya negatif. Okey, contoh tadi oishi, oishi sedap. Kalau tak sedap bentuk present tense, oishi ujungnya ada i kan. Yang bunyi i tu, yang nampak huruf I tu ya, yang bunyi i, dia bukan i huruf i. Contoh oishi i, bunyi i tapi tulisan dia I. Yang I ujung tu buang, jadikan kunai. Sebut semua kunai. 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 Bukan kunai, bukan kunai. 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 Syed Sang sebut betul-betul kunai. Kunai. Okey, jadi kalau oishi, oishi kunai. Samui sejuk, samu kunai. Tak sejuk. Okey, saya sebut cukup minasan saya ikut. Saya sebut positif, minasan jadikan negatif. Baik, yasashi. Yasashi kunai. Yasashi kunai. Yasashi kunai. Okey. Karai pedas. Karai kunai. Kara kunai betul, bukan karai kunai. Dah buang i, dia jadi kara lah. Kara kunai. Kara kunai. So, lagi saya bagi tanoshi. Tanoshi kunai. Ureshi. Ureshi kunai. Boleh ya? Omoshiroi. Omoshiro kunai. Okey, bagus. Good. Sugoi desu. Okey, kemudian itu tadi bentuk negatif present tense. Kejap. Dia tanya soalan tu saya nak terangkan. Yang nak tanya kata-kata tu saya seterusnya. Okey, ingat ya. Tadi oishi tu positif. Oishi desu, samui desu tu positif. Negatif kan? Oishi kunai, samu kunai, yasashi kunai. Itu semua bentuk present tense. Itu semua bentuk presence, bentuk sekarang lah. Okey, untuk negatif yang lampau sama juga kata tapi tukarkan dekat kunai. Sebab negatif kan, contoh tidak sedap, oishi kunai. Dia tak sedap bentuk yang dah berlalu. So tak sedap tu kunai tu i tu jadikan kata. So oishi kunakata, samu kunakata. Boleh semua? Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Wakarimasu ne. Okey. Saya sebut bentuk positif, minasan jadikan negatif past tense. Boleh ya? Okey, yang pertama tanoshi. Tanoshi kunakata. Sebab tu minasan kena ada satu buku nota khas ya, catat. Kadang-kadang apa yang saya sebutkan tidak ada di slide. Dia nampak ya. Okey, saya sebut lagi omoshiroi. Omoshiro kunakata. Omoshiro kunakata. Omoshiro kunakata. Omoshiro kunakata. Okey. Tanoshi kunakata. Okey, contoh saya tanya Putri Amira Sang ya. Putri Amira Sang, semalam awak makan nasi tomato, sedap tak? Awak nak kata tak sedap. Semalam Amira Sang makan nasi tomato, oishikata desu ka? Saya pun guna soalan past tense. Oishikata desu ka? Sedap ke? Jawab Amira Sang. Tomato. Oishi kunakata. Oishi kunakata desu. Tambahkan desu. Oishi kunakata desu. Okey. Kalau tanya ya, kalau Amira Sang sebut oishi kunakata saja pun okey. Dia tak menjadi polite K, dia tak menjadi bentuk yang formal lah. Jadi habiskan dengan perkataan des deshita gitu ya. Jadi oishi kunakata des. Boleh ya? Nampak ya? Okey. Beralih kepada bentuk nakeyoshi. Kalau positif contoh hansamu, positif. Kalau negatif hansamu dewa arimasen. Ingat ya? Semua dewa arimasen, dewa arimasen. Dewa. So dewa arimasen. Dan dewa arimasen. Lepas tu contoh saya tanya ya. Contoh Sare Sensei tu garang kan? Garang. Semalam kamu jumpa Sare Sensei. Semalam kau jumpa Sare Sensei, macam mana orangnya? Baik hati ke? So baik hati Shinsei. Nak jawab macam mana? Kalau dia tak baik semalam, tak baik hati. Shinsei dewa arimasen deshita. Shinsei dewa arimasen deshita. Kalau dah berlalu tambah deshita. Deshita.
Tapi kalau soalan tu tanya bersahaja bentuk present, contoh, Sare sensei tu orangnya macam mana? Kamu nak cakap dia tak baik hati. Sare sensei tu orangnya macam mana? Sare sensei wa minasan? Sare sensei wa yasaki dewa arimasen deshita. Shinsetsu dewa arimasen. Shinsetsu dewa arimasen deshita. Deshita tu kalau tadi yang bentuk past tense. Kalau ditanya sekarang bentuk yang present tense, sebut saja Sare sensei wa shinsetsu dewa arimasen. Boleh ya? Kalau yang kakoke bentuk yang past tense, baru tambah deshita. Deshita. Ya, ingat. Na kyoshi dia berubah dekat des. I kyoshi dia berubah dekat perkataan tu. Boleh ya? Nampak Minasan wakarimasu ka? Wakarimasu. Hai, wakarimasu. Siapa yang cakap tadi wakaritai? Nak tahu lagi. Wakaritai tu nak tahu lagi. Okey, sekarang saya buka soalan. Ada soalan nak tanya bentuk i kyoshi, na kyoshi. Ada soalan? Silakan, jangan segan. Tak minasan tanya soalan, dozo. Boleh? Hello, Sensei. Ain, dozo. So I know like ada exception for kyoshi. Hai. Contohnya macam kire tapi dia termasuk dalam na kyoshi. Hai. Okey, kire. Ada contoh lain ke? Okey, banyak lagi contoh. Yume pun masuk. Yume pun masuk dalam na kyoshi. Lepas tu benci, kirai pun masuk na kyoshi. Perkataan kirai, yume, kire, walaupun hujungnya ada perkataan huruf I, tapi kita tak bunyikan dia bunyi I. Contoh kire, kita tak sebut kirei, tak ada. Yumei, tak ada. Jadi semua tu dah masuk dalam na kyoshi. Itu memang dah ditetapkan dalam bahasa Jepun, masuk na kyoshi. Okey, saya nak ulang balik ya. Minasan, mungkin yang baru masuk. Okey. Dan i kyoshi dengan kata nama lain boleh bercantum macam tu sahaja. Contoh kamu nak kata cikgu sensei. Tengok ya, sensei. Baik yasashi. So cantumkan jadi minasan? Yasashi sensei. So yasashi sensei. Maksudnya cikgu yang baik. Dan sama juga na kyoshi, kalau kamu nak kata ni cikgu yang handsome. So handsome tu yang pertama, hansamu sensei. Dia tak boleh terus cantum. Hansamu sensei tak boleh terus cantum. I kyoshi boleh terus cantum. Yasashi sensei boleh. Tapi na kyoshi tak boleh. Hansamu sensei tengah-tengah kena letak na. That's why dia dipanggil grup na kyoshi. So jadi apa? Hansamuna sensei. So hansamuna sensei. Kalau kiri, kire, cikgu yang cantik, kire sensei, so kirena sensei. So kirena sensei. Ni minyak kapak. Saya pakai minyak kapak ini. Minyak kapak yang kuat, contoh kuatlah jobu. So buat ayat yang sama. Jobuna minyak kapak. Jobuna minyak kapak. Kapak no abura, minyak tu abura. Jobuna, apa so kamu nak kata cikgu yang baik hati. Baik hati ialah shinsetsu sensei. So Shinsetsuna sensei. Okey, Hafizah bagus, dah faham. Yang lain buka mulut. Kena. Sumimasen sensei. Hai dozo, Mrs. Sang. Hai. Nak tanya, kalau saya nak sebut Sare sensei seorang yang baik hati macam mana? Sare sensei ayat dia. Sekarang kamu nak fokus nak cerita pasal siapa? Sare sensei kan? Ya. Okey, bila kamu nak mention Sare sensei, jadikan Sare sensei itu subjek. So subjek sebelum wa. So Sare sensei wa. Yang dekat awal wa tu apa yang kita nak, topik yang kita nak cakap. You nak cakap pasal ni kan? You nak mention ni kan? Okey. Kalau you nak mention ni, so Sare sensei wa. Okey, kamu nak kata Sare sensei orang yang baik hati. Orang apa bahasa Jepun? Hito. Sebut. Hito. Baik hati, shinsetsu. So buat shinsetsu.
Tengah-tengah. Nahito. Shiseisu nahito. Okey, buat ayat kompleks. Sare sensei wa. Sare sensei wa hito na. Sare sensei wa. Sare Dia macam sensei ni. wa. Bahasa Jepun dia terbalik. Dia tak sebut. Orang dulu disebut. Sifat dulu. So, sare sensei wa. Ikut. Sare sensei wa. Sare sensei wa. Sare sensei wa. Shiseisu. Shiseisu hito. Na. Na Hito. Des. Nahito des. Okay. Nanti minggu depan saya akan ajar ayat kompleks. Sekali lagi. Sekarang ni dia macam ni. Bila nak buat ayat Jepun, siapa yang kamu nak mention? Itu menjadi subjek. You nak cakap pasal Sare Sensei. So, Sare Sensei wa. Ada pegang. Subjek dia Sare Sensei wa. Lepas tu kamu nak cakap sifat dia. Orang yang baik. So, Shiseisu na hito desu. Okay, saya bagi satu task. Kamu nak kata apa ya? Okay, kamu nak kata contoh ya, Mimi Sang, orang yang cantik. So apa subjek dia? Apa topik kamu? Mimi Sang kan? Okey, buat ya sama Mimi Sang kirina hito. Mimi Sang wa. Mimi Sang wa kirina hito. Dah pandai dah. Sekarang ni kena fikir nak buat ayat Jepun sebelum nani wa tu apa subjek yang nak kamu nak mention. Contoh kamu nak kata ini minyak kapak. So, kamu nak kata ini. So, kore wa minyak kapak des. Kore wa minyak kapak des. Kamu tengok apa yang kamu nak mention. Tadi kamu nak kata orang tu cantik. Okey, kamu cuba buat ayat Nana Sang tak cantik. Okey, apa subjek dia? Nana Sangwa. Jadi kan Nana Sangwa. Nana Sangwa. Kire kunai. Kire kunai tak boleh. Kire nakushi. So kire na hito dewa arimasen. Maksudnya Nana Sang bukanlah orang yang cantik. Kalau kamu buat ayat Nana Sangwa kire dewa arimasen, itu maksudnya Nana Sang tidak cantik. Kalau kamu kata Nana Sang wa kire nahito dewa arimasen, Nana Sang bukanlah orang yang cantik. Dia maksudnya hampir sama tapi beza dari segi dia punya susunan tata bahasa. Boleh? Minasang? Dah nampak kan? Maksudnya apa nani wa, nani des. Nani wa tu maksudnya apa yang nak menjadi subjek, apa yang kamu nak mention sebenarnya. Contoh kamu nak kata nanti saya akan teruskanlah biar kamu nampak bentuk boleh ya. Okey, kita teruskan. Tengok ayat seterusnya. Ni. Nampak tak binasang? Jangan terliur ya. Kita buka puasa lagi 4 jam kan. Syed Sang, saya takut Syed Sang nanti dia tutup kamera dia pergi dapur tu, peti ISO tu. Yang marah Syed Sang, gurau-gurau. Okey, yang itu apple tu dalam bahasa Jepun kita panggil ringo. Sebut? Ringo. So. Ringo. Mana tahu suka kata ringo kan apa anak namakan Muhammad Ringo. Tak ada gurau-gurau. Ringo ya. Dekat Jepun memang terkenal dengan buah apple juga di meratanya, terutamanya di kawasan negeri Aomori Ken ya, banyak kawan saya dulu belajar kat situ. Dia kata kadang-kadang jiran Jepun bagi seguni apple percuma. Apple ya, dan antara apple Jepun yang sedap dimakan yang terkenal ialah Fujiringo. Pernah makan tak? Fujiringo. Nama dia Fujiringo. Dia agak saiz besar, kalau kita gigit sangat ranom ya. Apa kata dia punya jus, tak boleh bayang lah belum puasa dengan takut juga kan. Fujiringo. Lepas tu Segaru Ringo, macam-macam. Dulu kan saya kerja part time dekat bahagian sayur dan buah dekat Seka di Itoyokado. Jadi memang tahulah nama-nama buah-buah Jepun tu apple berapa jenis ya. Okey, Ringo. Sebut semua Ringo. Okey, Ringo. Okey, cuba tengok kotak yang pertama. Minasan kena faham kan ya. Kotak yang pertama saya bagi kata nama. Yang pertama apple disebut Ringo. Lepas tu kamu nak kata apple tu, ni kumpul maklumat ya. Yang pertama apple tu sedap. So oishi. Yang kedua apple tu murah. Yasui. Sebut Yasui. Okey. Lepas tu cuba kita bina ayat bawah tu tengok. Kita bina ayat Korewa Ringo des. Ini ialah apple. Korewa Ringo des. Ini ialah apple. Kemudian saya dah ajar pattern kono kan. Kalau kono, dia tak boleh konowa.
Pandang sensei semua, look at me. Kalau kore, dia boleh korewa. Tapi kalau kono, dia tak boleh konowa. Dia kono kena kahwin dengan dia punya subjek. Apa objek atau subjek yang kita cakap. Kalau nak kata pasal ringo, so kono ringo wa. Kono ringo wa. Kalau kore boleh, kore wa boleh. Tapi kalau kono, dia kono masih kahwin dengan apa subjek yang kita nak cakap, baru wa. So, kono ringo wa oishi desu. Apple ini sedap. Kemudian diulang lagi bawah, atau ada siapa mic tolong tutup, dia ada bunyi-bunyi cek. Azan-san boleh tutup. Okey, terima kasih. Okey, kemudian kita nak cakap lagi satu, kono ringo wa yasui desu. Siapa tutup mic? Mas bunyi Fazwa Zia bunyi mic. Firza-san. Okey, terima kasih dah tutup ya. Okey, kono ringo wa yasui desu. Tengok ya, dua ayat. Yang pertama, kono ringo wa oishi desu. Apple ini sedap. Ayat yang kedua, kono ringo wa yasui desu. Apple ini murah. Yang saya nak ajar pattern hari ini ialah kita nak menceritakan satu benda tu dengan ada banyak kata adjektif, lebih daripada satu. Contoh, Apple ni dia ada dua kata adjektif ikeoshi. Oishi dengan yasui. So nak gabungkan dia menjadi satu ayat. Tengok kotak yang ketiga. Kore wa ringo desu. Kono ringo wa murah dan sedap. So oishi tu, i tu buang jadi kute. Tadi kita belajar kunai, kata, sekarang kute. Banyak kan patternnya. Tadi yang binasan dah belajar ialah kunai, kata. So sekarang kute. Sebut kute. Kute. Jangan salah sebut ya. Kute. Bunyi apa itu? Kute. So, sebut tengok sensei. Ikeoshi sahaja ya. Yang nakeoshi tak ada kute dia lain. Ikeoshi huruf I, huruf I yang bunyi I kat ujung, yang bunyi I tu dibuang, gantikan kutek. Kutek ni maksudnya kita nak bina ayat bersambungan. Maksudnya lebih pada dua ayat ikeoshi. So, saya sebut bentuk biasa, minasan jadikan kutek ya. Oishi. Oishi kutek. Samui kutek. Karai Karakute. Karakute bukan karakute. Okey, kemudian Tanoshi kute. Omoshiroi Hirakute. Ureshi Ureshikute. Ureshikute. Lepas tu diikuti dengan koma. Sebenarnya tak ada koma pun tak apa. Tapi untuk peringkat ni kita belajar koma dulu, letak koma. Kemudian diikuti dengan kata adjektif yang kedua, tapi yang kedua tu tak payah ubah. Terus des. Tengok. Kono ringo wa oishikute yasui desu. Tapi kalau ada tiga, contoh adalah sedap, murah. Kemudian apa lagi contoh? Apa kata adjektif bagi ringo? Dalam murah, sedap, lagi apa? Besar. Rangup. Besar. Oki. Bagus. Siapa cakap besar tadi? Bagus. Kalau besar pasti pun oki. So kalau tiga, yang dua tu kutek lah. Yang last tu des. Contoh, oishi kutek, yasu kutek, oki des. Boleh ya? Boleh. Yang tutup des tu tak payah tukarkan kutek. Dia terus i des. Boleh ya? Wakarimasu ka, minasan? Wakarimasu. Apa ya? Okey, saya pergi dulu. Saya tunjuk nanti baru minasan faham. Kalau saya tak tunjuk nanti minasan tak jelas. Okey, kalau nakeyoshi pula contoh, tu gambar kartun tu, Cikgu Zaitun. Contoh nama dia, Zaitun Sensei. Cikgu Zaitun Sensei ni contoh sifat dia cantik. Dia cantik, kire. Dia bukan kirei, bukan kire. So kire masuk nakeyoshi ke ikeyoshi minasan? Nakeyoshi. Okey. Kemudian dia kata Cikgu Zaitun ni baik hati. Kalau baik hati shinsetsu ya. Lepas tu buat ayat bawah,
ini ialah Cikgu Zaitun. Kore wa Zaitun sensei desu. Lepas tu nak kata Cikgu Zaitun ni cantik. Zaitun sensei wa kirei desu. Kemudian nak kata Cikgu Zaitun ni baik hati. Mention dia. So Zaitun sensei wa, yang ramai tanya apa tu wa. Wa tu adalah menjadi subjek. Apa yang kita nak mention. So Zaitun sensei wa shinsetsu desu. Tengok. Ayat kedua dengan ketiga tu, tengok sama kan? Zaitun sensei, ulang lagi Zaitun sensei banyak kali kan? So komplekskan satu, nak jadikan satu ayat. Tengok bawah tu. Kore wa Zaitun sensei desu. Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu desu. Nak gabungkan antara dua na kyoshi, yang tadi kalau i kyoshi dia menjadi kute. Betul tak? Buang sebutan i tu jadikan kute. Tapi na kyoshi jangan diubah dia punya perkataan. Perkataan jangan diubah. Perkataan kata eject itu jangan diubah. Hanya tambah de. Sebut de. De. Tengok. Jadi ayat dia Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu desu. Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu desu. Kirei shinsetsu. Kalau ada tiga, macam mana kalau ada tiga? Dah lah, dia cantik, dia baik hati. Satu lagi apa? Cantik, baik hati. Apa lagi? Kaya. Kaya tu okanemochi. Apa lagi? Contoh. Yasashi. Yasashi. Kalau ada tiga, katakan yang dua tu adalah na kyoshi. Zaitun sensei wa shinsetsu de. Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu de. Lepas tu, yasashi desu. Sekali lagi ya. Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu de yasashi desu. Yang ujung tu terus desu. Yang kalau perasan yang saya sebut tadi, yang tadi kawan bagi contoh yasashi, dia dah masuk ikyoshi. Boleh juga bercampur-campur ikyoshi, na kyoshi, tapi pastikan pertukarannya tetap menggunakan rules yang saya ajar. Kalau ikyoshi kute, kalau na kyoshi de. Boleh ya? Sekali lagi, Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu desu. Itu kalau dua. Kalau tiga, yang tadi termasuk dengan baik, Zaitun sensei wa kirei de shinsetsu de yasashi desu. Minasan wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Saya bagi satu ayat, saya bagi satu ayat bahasa Melayu, cukup minat satu kakan. Okey, Mimi-san baik dan cantik. Siapa nak cuba? Mimi-san, dia baik dan cantik. Hai, dozo. Siapa nak cuba? Michelle-san, hai, dozo. Mimi-san wa kirei de kirei de yasashi desu. Yasashi desu. Tapi kalau hujung tadi tu Michelle-san, Michelle nak masukkan orang hito pun boleh. Contoh Mimi-san wa kirei de yasashi hito desu. Pun boleh. So. Yasashi kan tadi saya kata kita boleh cantum ikyoshi kan, betul tak? Boleh? Okey. Hai. Saya bagi ayat satu, tolong jawab. Contoh saya nak cuba. Ahmad Sang, orang yang baik hati. Ahmad Sang, orang yang baik hati. Siapa nak cuba buat? Ada nama Muhammad Azhar, anak buah sensei ke masuk ni? Muhammad Azhar Sang, Inspektor Azhar. Macam nampak tadi? Ke masih ada lagi? Moshi, Azhar pun. Okey, siapa nak cuba? Ahmad Sang, orang yang... Okey, teruskan. Syajaf Sang. Hai, Syajaf Sang. Teruskan. Ahmad Sang, orang yang baik hati. Okey. Ahmad Sang wa baik hati. Yasashi na hito. Yasashi tu ikyoshi ke na kyoshi? Yasashi ikyoshi. So, yasashi hito desu. Yasashi hito desu. Kalau Syajaf Sang cakap, Ahmad Sang wa yasashi desu. Itu maksudnya Ahmad Sang baik. Kalau Syajaf Sang cakap, Ahmad Sang wa yasashi hito desu. Itu maksudnya Ahmad Sang orang yang baik. Boleh ya? Yes. Ya, Azhar Sang ada raise hand. Azhar Sang. Azhar Sang desu ka? Hai, dozo. Azhar Sang ada soalan? Yang kat tangan tadi. Tak apa. Azhar Sang ni anak buah sensei ke? Tak perasan lah. Tak nampak macam sebab
Tak pakai spek hari ni, tak berapa nampak. Okey, boleh minasang Boleh Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. Okey, sekarang nampak Okey, nampak Okey. Sekejap. Okey, sekarang minasang nampak Okey, yang atas tu ni nak bentuk kalau 3. Yang nampak gambar kartun lelaki tu, nama dia Cikgu Amiru. So Amiru Sensei. Cikgu Amiru Amiru Sensei. Tengok sifat, kata dia punya sifat dia baik, yasashi. So yasashi masuk I Kyoshi ke Na Kyoshi minasang? I Kyoshi. So. Dah pandai dah. Okey. Genki, dia ni orang yang genki, yang sehat, bertenaga, bersemangat. So genki masuk I Kyoshi ke Na Kyoshi? Na Kyoshi. Na Kyoshi. Sebab kita tak sebut genki, kita sebut genki. Kan? Okay. Handsome, hansamu. Na Kyoshi ke I Kyoshi? Na Kyoshi. Na Kyoshi. Minasang perasan tak kalau minasang belajar English, kadang-kadang bila buat ayat minasang akan tengok rules dia kan. Apa tu, bila masa nak guna is, was, apa, betul tak? Sama juga masing-masing pun. Kita boleh check yang ini apa ni. Jadi kita boleh check sendiri dia punya rules Okay, sebab tu kena pasti ini I Kyoshi ke Na Kyoshi. Kenapa kita kena pasti sama ada I Kyoshi, Na Kyoshi? Sebab nanti perubahan ayat dia ada kalau macam gabungan Na Kyoshi dia mesti ada Na. Kalau I Kyoshi boleh terus cantum. Itu maksud sensei. Okay, sekarang kita tengok ayat bawah dia. Kore wa Amiru Sensei desu. Maksudnya ini ialah Cikgu Amiru. Nama cikgu tu Amir, tapi kalau Jepun panggil jadi Amiru lah. Ini ialah Cikgu Amiru. Amiru Sensei wa yasashi sensei desu. Maksudnya Cikgu Amiru baik. Amiru Sensei wa yasashi desu, baik. Kemudian dia kata Amiru Sensei wa genki desu. Cikgu Amiru ni orang yang sehat, orang yang bersemangat, orang yang bertenaga. Genki desu. Lepas nak kata dia handsome, Amiru Sensei wa hansamu desu. Tengok. Dan kamu tengok minasang tengok dalam kata sifat tu bercampur. Ada I Kyoshi, Na Kyoshi. Tengok macam mana nak tukar dia bawah. Tengok. Kore wa Amiru Sensei desu. Amiru Sensei wa yasashi kute genki de hansamu desu. Boleh tak minasang? Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Okey, soalan. Tengok yang ayat bawah tu. Amiru Sensei wa yasashi kute genki de hansamu desu. Okey, cuba masukkan orang dekat hujung dia. Amiru ni orang yang handsome, orang yang sehat, orang yang baik. Nak masukkan kat mana orang tu? Cuba, siapa minasang nak cuba? Nak masukkan perkataan orang dekat hujung ayat tu. Macam mana? Amiru Sensei wa, siapa nak cuba? Amiru Sensei wa yasashi kute genki de hansamu hansamu na hito desu. Tadashi desu. Sugoi. Nampak? Boleh? Boleh minasang? Boleh. Wakarimasu ka? Hai. Okay. Tengok kat bawah tu. Ingat kalau I Kyoshi nak cantum ayat, I Kyoshi dia jadi kute. Kalau Na Kyoshi jadi de. Boleh Nani kute, nani de, nani des. Boleh? Boleh? Okey. Ada soalan sebelum kita masuk tajuk doshi? Ada soalan? Saya buka soalan. Jangan takut, tanya je Minasang dalam belajar kita jangan rismi tanya. Saya nak ulang semula yang tu, yang masukkan apa tu? Orang tu. Masukkan orang, okey. Saya pula lupa nak buat contoh hari ni. Okay, tengok saya. Tengok saya Minasang Ini sensei kan, saya adalah cikgu kan. So saya ni orang kan, so Hito. Sebut Hito. Okey, cuba buat ayat bahasa Melayu. Cikgu Sare, orang yang baik. So Cikgu Sare tu menjadi subjek. So Sare Sensei wa, orang tu kat ujung. Hito, ingat kata Hito. Sare Sensei wa baik yasashi. So Sare Sensei wa yasashi hito desu. Okey, tak apa. Oleh kerana nota hari ni dia ada limit, saya akan buat bentuk ayat ni minggu depan. Saya terangkan balik pusingan ayat tu supaya minasang nampak. Sebab dulu saya nak mudah ingat, saya susun ayat macam ni. Dia bahasa Jepun ni yang pertama bagi fokus pada subjek dia. Nani wa. Nani wa tu apa? Contoh, Sare Sensei wa, so Cikgu Saleh, kemudian pergi ke belakang sekali sebelum des tu.
orang kan. Sare sensei wa orang yang baik. Dia terbalik. Sebab bahasa Jepun dia akan sebut subjek diikuti apa? Contoh sare sensei baik orang. Kalau bahasa Melayu sare sensei orang yang baik. Faham tak? Jadi saya ulang balik. Ikyoshi ya minasang, ikyoshi dia ni ikyoshi ya, kata adjektif ikyoshi boleh bercantum dengan kata nama macam tu sahaja. Tak payah diubah apa-apa. Contoh nak cakap apa ya? Contoh nasi lemak sedap. Ni nasi lemak sedap apa minasang? Oishi. So cantumkan oishi. Oishi nasi rumah. Oishi nasi lemak. Oishi nasi lemak. Boleh ya? Okey, nak kata ayah yang baik. Ayah bahasa Jepun apa binasang? Oto-san. 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 Baik apa? Baik hati contoh shinsetsu. Contoh yasashi. So yasashi oto-san. Faham tak? Yasashi oto-san. Lepas tu nak kata minyak kapak yang murah. Murah yasui. Yasui apa? Binasang? Yasui minyak kapak. Yasui minyak kapak. Faham tak? Maksudnya ikyoshi dengan kata nama cantum macam tu je. Yang penting dia kumpulan ikyoshi. Tapi na kyoshi tak boleh bercantum melainkan letak na dekat tengah-tengah. Contoh apa ya? Cikgu yang handsome. Cikgu apa? Sensei. Handsome, hansamu. Jadi apa ayat dia? Hansamu na sensei. Hansamu na sensei. Dan kamu boleh cakap Cikgu Saleh adalah cikgu yang handsome. Contoh, Sare sensei wa hansamu na sensei desu. Ataupun kamu cakap Cikgu Sare adalah orang yang handsome. Sare sensei wa hansamu na hito desu. Boleh tak yang tadi soalan tadi yang saya suruh ulang? Nampak tak? Nampak tak? Okey, ada soalan nak tanya? Sekejap saya tengok ya, ada soalan tak kat sini? Sensei. Ya, hai, dozo. Yang dalam apa tu? Slide tu, Amiru sensei wa yasashi kute genki de hansamu desu. Hai. So kalau kita sebut genki de yasashi kute hansamu desu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Masuk sensei kalau itu kalau Amiru sensei wa yasashi kute genki de hansamu desu, maksudnya Cikgu Amiru baik, sehat dan handsome. Masuk sensei tadi, ayat yang kedua kamu nak kata Amiru sensei adalah orang yang baik, sehat dan handsome. Jadi orang tu masuk kat ujung. Amiru sensei wa yasashi kute genki de hansamu na sensei desu. Hansamu na hito desu. Faham tak? Minasan wakarimasu ka? Hai, Shazia-san, dozo. Shazia-san, hai. Tak adalah. Wakarimasu. Wakarimasu ne? Boleh ya? Sensei contoh. Yang tadi tu maksud dia, yang saya faham soalan tadi, boleh tukar-tukarkan kedudukan adjektif tu. Contohnya sensei? Mula-mula kita kata dia genki, lepas tu kita tukar, kita kata dia yasashi. Oh, boleh. Minta maaf, baru saya faham. Terima kasih sensei. Boleh, kita boleh terbalikkan contoh. Amiru sensei wa genki de yasashi kute hansamu desu. Pun boleh. Ataupun tukar lagi, nak kata handsome dulu. Amiru sensei wa hansamu de yasashi kute genki desu. Boleh ya? Boleh. Cuma yang sensei nak bagi tahu, ikut dia punya rules. Kalau ikyoshi kute, kalau na kyoshi de, itu saja. Boleh. Yang saya kata hujung ada orang tu kalau nak tambah orang. So hansamu na hito desu. Contoh. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Tak apa, dia lama-lama nanti dia tak boleh. Dia memang susah kita terus nak pandai. Dia sikit. Nanti mungkin malam ni besok saya support dengan nota tambahan dalam grup. Baca-baca. Kalau tiba-tiba saya nyanyi tu maaflah, kadang-kadang saja je bagi binasang praktis sebutan. Okey. Next. Kita masuk tajuk doshi. Sebut semua. Doshi.
Doshi ni dia agak sikit lah, dia agak susah sikit je, tak banyak, susah sikit je. Okay. Minasang, look at me. Kalau nani desu, deshita, nani dewa arimasen, nani dewa arimasen, itu bentuk des. Bentuk des ni tak melibatkan kata kerja, dia melibatkan kata nama sahaja. Kita nak cakap perihal, itu saja. Dan satu lagi bentuk kata kerja dalam bahasa Jepun, macam bahasa Melayu lah, kita ada bentuk kata kerja yang bunyi dia nani, ujung dia nani wa, nani mas, ya, mas, masu, bukan masu. U tu dia museum, bunyikan sikit je, masu, ikut semua masu, mas. Okey, contoh yang pertama ikut tabemas. Sebelah kanan nomimas, minum. Okey, tengok tabemas ya. Tabemas maksudnya makan. Makan tu bentuk present tense. Makan tu bentuk present. Kemudian nak kata bentuk past, dia senang je kata kerja bahasa Jepun ni. Dia tengok saya ya. Tabemas. Tabe tu makan, mas atau polite lah. Tabemas makan. Tapi kalau bentuk dah selesai, dah lepas, tabemashita. Jadikan mas tu jadi mashita. Sebut mashita. Mashita. Kalau minasang sebut satu-satu dia jadi 3 ya. Mashita. Tabemashita. Tapi kalau cakap laju sikit, 2 saja. Mashita. Sebut mashita. So, tabemashita. Okey. So, tabemas tu makan. Kalau tak makan, dia jadi tabemasen. Sebut Tabemasen. Ubah tabemasen. Contoh, awak makan nasi lemak tak? Nasi lemak tabemas ka? Kamu jawablah, saya tak makan nasi lemak. Watashi wa nasi lemak tabemasen. Okey. Kemudian bentuk negatif, yang atas tu positif ya, tabemashita. Yang bawah tu negatif, tabemasen, dia menjadi tabemasen deshita. Tabemasen deshita, sama juga macam tadi. Macam tadi deshita kan. Ni tabemasen deshita. Ni tak apa, doshi ni saya akan ulang-ulang. Saya nak tunjukkan dulu dia punya bentuk. Okey, yang pertama bentuk perubahan dia, kalau nak kata nak makan, tabetai des. Dia tak ada guna mas ya. Tabetai des, nak makan. Boleh? Kalau guna perkataan tai tu nak. So kalau nak minum, nomitai. Okay, tengok saya. Pergi, ikimas. Tukarkan nak pergi, minasang? Ikitai. So, Pana Sensei. Mas tu, M-A-S-U tu buang, gantikan tai. Maka dia jadi ayat nak. Okay, saya sebut, minasang cuba ubah. Okay, contoh membaca, yomimas. Nak baca? Yomitai. So, lihat. Saya nak lihat. Mimas. Mitai. So, mitai. Habiskan, mitai des. Mitai des. Okay. Satu lagi, saya nak potong kertas. Potong kirimas. Kiritai. Okey, saya nak tahu. Shirimas. Shiritai des. Okey, bagus. Shiritai des. Boleh ya? Berenang, oyogitai. So kalau dengar orang Jepun cakap tai tu keinginan dia nak. Dia nak apa ya. Okey, kemudian dia pun ada kunai juga macam bentuk ikyoshi tadi. Kalau nak tadi tai kan, minasang nak pergi ikitai. Kalau tak nak pergi, itu jadikan kunai. Ikita kunai des. Okey, contoh saya sebut ya. Saya tak nak lihat. Mimas lihat. Okey, saya tak mau tengok. Buat ya? Mitakunai desu. So mitakunai desu. Saya tak nak potong. Kirimas. Kiritakunai. Kiritakunai desu. Susah kan? Tapi pelan-pelan. Saya tak nak pergi. Ikimas. Ikitakunai desu. So boleh ya? Boleh ya? Ini saya baru tunjukkan contoh bentuk. Baru faham kenapa Jepun selalu cakap tek kunai kata. Faham tu bentuk dia, bentuk present past tense dia. Tak susah sebenarnya. Minasang nanti dah faham rules, cakap hari-hari lama-lama akan fasih insya-Allah.
Okey, kemudian kalau nak kata sedang, ayat sedang. Contoh, Amir sawa nani yo shite imasu ka? Amir sa tengah buat apa? Oh sensei, saya tengah baca buku. Nanti baru kita tengok buku tu apa? Hon. Membaca apa? Yomimasu. Apa tengah-tengahnya? O. So hon o yomimasu. Kalau sedang yonde imasu. Macam tu nanti saya akan terangkan bentuk dia. Sekarang ni saya nak surface dulu, dia punya depan dulu. Okey, kemudian kalau sedang dia jadi tek. Kalau jumpa tek tu sedang. Tek imas, sebut tek imas. Tek imas. Kalau sedang makan, tabete imas. Tabete imas. Kalau nak kata bentuk past tense, semalam masa kau call aku tengah makan. Semalam masa kau call aku tengah makan. So, tabete imashita. So, tabete imashita. Tu saja. Nampak bahasa Jepun? Dia pusing-pusing je. Okey. Kemudian nak kata mudah makan, buang mas, tambah yasui. Sebut? Yasui maksudnya yasui itu kalau ikyoshi maksudnya murah. Tapi kalau cantum dengan kata kerja, dia menunjukkan mudah. So mudah makan, tabe yasui. Okay, kalau mudah pergi, ikiyasui. So. Kalau mudah potong, kiriyasui. Faham? Kalau tak mudah potong, kiriyasukunai. Pandai Hafiz. Saya bagi soalan tahap tinggi sikit. Maknanya dah berhubung tu. Dah berhubung. Tanya. Minasama boleh ya. Okey. Kemudian kalau susah, nikui. Sebut? Nikui. Okey, kalau mudah makan, tak mudah makan, susah nak makan daging ni, susah makan, tabe nikui. Bukan senang nak pergi. So, ikinikui. Tak, minasang saya tak mau terangkan semua, nanti minasang jadi pening. Ni saya nak terang dulu macam mana perubahan kata kerja bahasa Jepun. Okey, lepas tu nak suruh pula, jemputlah makan, silalah makan. Sama juga dia tek. Yang tadi tek imas, sedang. Yang ni tek kudasai. Sebut tek kudasai. So, silalah makan, tabete kudasai. Kalau tidur, nemas, nete. Sebut nete kudasai. Sila tidur. Kalau apa lagi? Yang perubahan tek ni dia special sikit, dia tak semuanya jadi tek. Dia ada dia punya jadual, nanti saya terangkan kemudian. Boleh ya? Tak tunjuk dulu. Kalau arahan tek kudasai. Kalau sedang tek imas. Boleh ya? Okey, kemudian pergi beralih kepada yang sebelah kanan. Minuman nomimas. Okey, tengok kalau minum nomimas, kalau sudah minum past tense nomimashita. Kalau tak minum, nomimasen. Kalau tidak minum bentuk negatif, past tense, nomimasen deshita. Kalau nak minum, nomitai desu. Tak nak minum, nomitakunai desu. Sedang minum, nonde-imasu. Mudah minum, nomiyasui. Susah minum, nomi-nikui. Sila minum, nonde-imasu. Boleh ya? Tak apa, ni baru nak kenalkan dulu. Minggu depan saya akan ulang lagi dengan bagi perfect. Dia punya lengkap yang itu. Kita tengok yang bawah. Saya nak minasang hafal 3 perkataan ni sebab saya akan tanya nanti soalan-soalan ni masa saya buat aisasut lah. Minasang dah makan ke belum? Okey. Yang pertama, minasang hafal perkataan gohan. Sebut semua? Gohan. Bukan borhan ya. Gohan. Dan ada masanya, kan saya dah bagi tahu sebelum ni, kalau ada huruf N, seolah-olah ada bunyi huruf I. Kalau ada Haji, macam logat Terengganu kan. So kalau Gohan, dia jadi Gohang. Ada masa, minasang boleh sebut Gohan ataupun Gohang. Kalau minasang sebut Gohang tu dah macam bunyi aksen Jepun lah. Gohang. Sebut? Gohang. Ingat, yang pertama ingat, Gohan tu maksudnya nasi ataupun dalam apa minda Jepun dia juga mau masuk makanan. Gohan. Okey, yang pertama ingat asa. Sebut asa. Ingat, asa tu pagi. Asa pagi ya, pagi. Okey, kemudian kalau tengah hari hiru. Kalau malam ban.
Ban. Okay, so gabungkan asa gohan, sarapan, hiru gohan, makan tengah hari, ban gohan, makan malam. Boleh? Dinner. Kalau bahasa Inggeris Jepun makan tengah hari, ranchi. Sebut? Ranchi. Kalau makan malam, dinner. 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 Tapi kita guna bahasa Jepun dulu lah ya. So ingat ya, asa gohan, hiru gohan, bang gohan. Sebut semua? Asa gohan, hiru gohan, bang gohan. Kenapa perlu hafal ni? Jeng kita pergi seterusnya. Ini. Pening kepala sikit ya. Tengok bentuk dia. Ini saya tunjukkan ni, cuba tengok ni. Kata kerja contoh tadi tabemas. Kalau present tense tabemas, tabemashita. Negatif tabemasen, tabemasen deshita. Ini macam bahasa Inggeris punya jadual lah kan, present tense past tense. Dan nomimas, nomimashita, nomimasen, nomimasen deshita. Ikimas, ikimashita, ikimasen deshita. Mimas, mimashita, mimasen deshita. Yomimashita, yomimasen deshita. Kaimashita, kaimasen deshita. Okey, saya buka soalan. Ada soalan bentuk perubahan ni? Positif, negatif? Ada soalan? Ni baru nak kenal dulu ya, belum belajar lagi, belum belajar secara deep. Saya nak tunjukkan perubahan bentuk present and past untuk kata kerja. Ingat ya, mashta, masen deshita. Tu je. Mashta, masen deshita. Nani mashta, nani masen deshita. Itu saja basic dia. Boleh minasan wakarimasu. Hai, kita teruskan. Sekejap dah 4:11 ya, kejap. Yang ni saya nak ajar. Okey, minasan tengok ni dua orang ya, dia berkaiwa. Kaiwa ni dia buat conversation. Okey, yang pertama tengok dia kata Ohayo gozaimasu. Yang tu pun jawab Ohayo gozaimasu. Sekali lagi ya, tengok yang sini cakap Ohayo gozaimasu, dia pun jawab Ohayo gozaimasu, selamat pagi, selamat pagi. Ini pun cakap Ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Sehat ke? Hai, genki desu. Ya, saya sehat. Dia tak sebut watashi, tapi dalam erti kata Jepun punya maksud tu, watashi tu dia tak sebut, tapi maksud ya sehat. Sehat ke? Hai, genki desu. Dia tanya soalan, tengok soalan dia. Asa gohan o tabemashita ka? Kenapa dia guna mashita? Dia tanya awak dah makan ke belum? Maksudnya past tense. Asa gohan o tabemashita ka? Hai, tabemashita. Hai, tabemashita. Kalau belum, macam ni misal. Iye tabemasen. Iye tabemasen. Maksudnya belum, saya belum makan. Di bawah tu, nani o tabemashita ka? Makan apa? Iro tabemashita yo. Saya makan macam-macam. Gohan to, chicken to, kare to. Gohan to, chicken no kare to, yasai to, tamago deshita. Maksudnya, saya makan macam-macam. Saya makan nasi, kari ayam, sayur dan telur. Ya, tok tu dan. Ya, macam mana saya cakap keluarga itu, cici tok, haha tok, boleh ya? Bawah sekali dia kata apa? Wah, oishi so desu ne. Wah, nampak sedap lah. Hai, oishikatta desu. Ya, sedap. Kenapa dia kata oishikatta? Kenapa dia tak guna hai oishi desu, minasan? Past tense. Dia dah makan kan? Mesti dia kata tu oishi. Okey, sekarang tengok. Ni saya nak ajar hari ni bentuk ni. Take note. Yang ni kena take note ya. Okey, nampak atas tu nani o. Ikut semua. Nani tu maksudnya apa-apa. Nani o. Nani mas. Nani mas. Okey, tengok sensei. Tadi belajar tak? Kan tadi saya kata kalau na kyoshi, dia punya kata adjektif, kata nama tengah-tengah ada na, betul tak? Tengah-tengah ada na, betul tak? Okey. Sekarang nak buat bentuk kata kerja, tengah-tengah dia o, sebut o. Sebenarnya dia wo, dah balik o.
tapi dia tak bunyikan wo, dia bunyikan sekadar bunyi o. Ada apostrofi. So o. Contoh, kita tengok sensei semua. Ni nasi lemak, ini makan. Sebut objek dulu. Nasi lemak makan. Ikut semua? Nasi lemak makan. Lepas tu ini minyak kapak, objeknya minyak kapak, kata kerja dia pegang. So buat ayat minyak kapak minyak kapak pegang. Okey. Apa lagi nak buat ayat dia? Contoh ni kertas, saya pakai kertas. Okey, kertas potong. Buat ayat kertas potong. Ya. Jadi tengok ayat yang pertama, itu apa? Nasi lemak, nasi rumahku. So nasi rumahku tabemas, maksudnya makan nasi lemak. Cuba buat ayat Syed Sang makan nasi lemak. Buat ayat minasang. Shadow Sangwa nasi rumahku Syah Jeff Sang hai dozo Shadow Sangwa nasi rumahku tabemas. Okey. Cuba Syafinawati Sang buat ayat Shadow Sangwa dah makan nasi lemak. Boleh? Syafinawati Sang, Shadow Sangwa dah makan nasi lemak. Shadow Sangwa. Hai. Nasi rumah. Tabemashita. Tabemashita. Yang diubah hanya dekat kata kerja. Okey. Cuba buat ayat Afzan Sang. Buat ayat Shadow Sang tak makan nasi lemak. Shadow Sangwa nasi rumahku tabemasen. Very good. Okey. Afiza Sang, baca nombor 2. Ringo kaimasu. Okey, buat ayat saya beli apple. Watashi wa ringo o kaimashita. Beli apple kaimas ya. Kalau yang past tense baru kaimashita boleh juga ya. Okey, kemudian buat ayat Ali Sang tak beli apple. Ari Sang wa ringo o kaimasen desu. Kaimasen deshita? Tu kalau nak buat ayat past tense lah. Lepas tu nak buat ayat Ali Sang tak beli apple. Ali Sang dia beli pisang banana. Cuba buat ayat Ali Sang tak beli apple, dia beli pisang. Cuba. Ari Sang wa ringo o kaimasen deshita kedo banana o kaimashita. Pandai guna kedo mesti orang yang baru belajar terkejut apa tu kedo-kedo. Nanti saya terangkan. Okey, kemudian yang ketiga, cuba baca. Siapa nak cuba? Nombor 3. Siapa nak baca? Nak minasan dozo. Siapa nak baca nombor 3? Kami o kirimasu. Hai, Mrs. Sang. Hai dozo. Kami o kirimasu. Kami o kirimasu. Cuba buat ayat saya memotong kertas. Watashi wa kami o kirimasu. Okey. Saya tidak potong kertas. Saya makan apple. Cuba buat ayat Mrs. Sang. Kuas sikit. Syed Sang makan apa tu bunyi sudu dengan pinggan tu. Kau jangan kantoi kantoi ni. Okey, gurau-gurau jangan berhati ya. Okey, hai dozo Mrs. Sang buat ayat saya tak potong kertas, saya makan apple. Kita guna ayat kat sini. Kita pusing-pusing supaya kita faham. Okey, teruskan. Watashi wa kami o kirimasu arimasen. Kirimasen. Sekali lagi. Sen, no? Hai dozo. Watashi wa kami o kirimasen. Watashi wa kami o tabimasu. Kamu itu maksudnya kamu makan kertas. Itu maksudnya saya tak potong kertas, saya makan kertas. Ya betul, Mrs. Sang makan kertas. Okey, tak apa, sekali lagi. Tak apa. Kita biar buat silap baru seronok. Okey, teruskan. Okey. Watashi wa kami o kirimasen. Watashi wa
Saya makan apple. 私もすず。私は私はリンゴ、リンゴ噛みます。リンゴ、買います。makan. Ringo tabemas. Boleh? Ringo tabemas. Okay, good. Okay, bawah tu. Sumimasen sensei. Tak apa. Seronok. Ni tak adalah serius sangat kan. Dengan shade bunyi pinggan dengan sudu macam-macam. Okay, bawah tu next ialah hon o yomimasu. Maksudnya hon tu ialah buku. Ni buku. Tengok ya, saya tunjuk buku. Ini buku. Buku dia kata baca yomimasu. So, objek dulu. Hon o yomimasu. Hon o yomimasu. Okay, cuba buat ayat. Siapa nak buat ayat? Shadow Sang, tolong Shadow Sang. Buat ayat, saya baca buku. Syed Hussein Sang. Hai, dozo. Saya baca buku. Watashi wa hon o yomimasu. Okay, satu lagi buat ayat. Saya tidak baca buku. Saya potong kertas. Watashi wa hon yomimasen. Watashi wa kami kirimasu. Kami o kirimasu. Kami o kirimasu. So. Okay. Minasan, tutup. Ayo, bingit. Okay. Minasan, wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Doshi kata kerja ni dia agak susah sikit perubahan tapi lama-lama seronok. Boleh ya? Okey. Cuba siapa nak cuba? Saya nak minta cuba Amir Sang buat ayat saya makan nasi lemak dan apple. Kita ubah sikit. Cuba Amir Sang. Hai dozo. Saya makan nasi lemak dan apple. Hai. Watashi wa nasi romaku. Dan apa? Saya dah ajar. To. Nasi roma. Watashi wa nasi romato. Dan apa tadi? Apple. Ringo o tabemasu. Pandai. Maksudnya saya makan apple dan nasi lemak. So watashi wa tu ialah subjek. Watashi wa nasi lemak dan apple. Nasi lemak to ringo o tabemashita. Jepun ni, satu lagi minasang ya, tengok kenapa bahasa Jepun tu kita dengar macam bunyi sedap, cantik je. Orang Jepun dia bercakap, dia berhenti seketika beberapa saat, mungkin tak sampai 1 saat, dekat partikel, dekat joshi. Watashi wa ashita gakko ikimasu. Dia berhenti dekat partikel. Contoh kita, kalau partikel tu macam kita kata, duduk di kerusi, pergi ke sekolah, macam tu. Boleh ya, nampak ya? Okey, cuba lagi siapa nak cuba, saya nak bagi soalan. Saya beli kertas dan buku. Siapa nak cuba? Raisen. Syasang, dozo. Saya beli kertas dan buku. Watashi wa kami to hon o kaimasu. Very good. Okey, saya bagi soalan lagi cepu mas. Soalan tambahan sikit nak uji minasang. Macam mana nak masukkan bersama abah? Saya dan ibu saya membeli apple. Siapa nak cuba? Saya dan ibu saya. Siapa nak cuba? Saya tak tulis dalam ni, tapi cuba minasang gunakan minda. Macam nak buat ayat. Saya dan ibu saya ataupun saya bersama ibu saya membeli apple. Siapa nak cuba buat ayat? Watashi wa Watashi to okasan wa ringo o kaimasu. Very good. Nampak? Minggu depan kita akan pusing-pusing. Dia pusing-pusing macam tu je. Ya? Sekarang ni apa yang saya nak ajar binasang ialah penggunaan partikel, penggunaan joshi o. Joshi o digabungkan antara objek dengan kata kerja. Sebut objek dulu, diikuti dengan o kata kerja. Kata kerja tu boleh berubah macam-macam lah. Mas, mashita, masen, masen deshita, tai des. Macam itulah maksudnya. Boleh? Okey, cuba buat ayat minasang. Saya nak makan apple. Tolong. Siapa nak cuba? Saya nak makan apple. Watashi wa ringo o
tabetai. Des. Des. Dah boleh buat ayat. Okey, Syahsang, cuba buat ayat. Saya nak beli buku. Saya nak beli buku. Watashi wa hon o kaitai desu. Wow, very good. Cepat tangkap semua. Okey, sekejap ya. Saya nak bagi link kehadiran. Nanti takut lupa sekejap ya. Show macam kudasai. Sampai-sampai tu minasang isi ya sekejap. Saya bagi link kehadirannya sekejap. Yang ni link kehadiran untuk guru-guru atau staff KPM. Boleh isi. Dan satu lagi kehadiran wajib. Ni yang saya punya lah. Minasang isi lah. Sekejap ya. Show machi kudasai mase. Ni yang link wajib isi. Okey, boleh ya? Nampak ya perubahan dia ya, minasang? Okey. Okey, sekarang kita belajar mengenal nama-nama makanan yang basic lah. Minasang, tengok dia tanya. Minasang, nani o tabemasu ka? Maksudnya, you all semua makan apa? Kalau saya tanya minasang, nani o tabemashita ka? Sama juga soalan, cuma yang tu bentuk past tense. Okey. Minasang, nani o tabemasu ka? Ya, apalah sensei ni pose-pose tunjuk makanan, sabar ya. Okey, yang pertama gambar apa? Yang pertama atas tu ikan, sebut sakana. 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 So. Kalau nak kata ikan besar oki. Gunakan yoshi. Guna balik. Oki, sakana. Itu dah maksud sensei. Sekarang kita guna apa yang saya belajar. Okey, nak sebut ikan yang sedap? Oishi sakana. So, nak kata ikan yang murah? Yasui. Sakana. So. Nak kata ikan yang mahal? Lupa dah. Mahal? Takai. Bukan sakai. Takai sakana. So, takai sakana. Okey, yang bawah dia telur tamago. Sebut? Tamago. Okey, cuma saya nak bagi tahu, ni kalau orang Jepun mungkin terkejutlah datang Malaysia dan minasang pun kalau pergi Jepun pun terkejut. Telur ayam di Jepun, kulit dia kebanyakan majoriti warna putih. Kita kat Malaysia warna putih dia telur masin kan? Okey, kalau dekat Malaysia telur ayam warna apa? Coklat kan? Telur ayam kulit dia bukan isi sama je. Telur ayam di Jepun kulit dia warna putih. Okey, kalau nasi gohan, sebut? Gohan. Okey, kalau ayam goreng, kalau ayam tu ya, ayam goreng sebelah kanan, chicken. Tu bahasa Inggeris dia chicken, sebut? Chicken. Kalau bahasa Jepun dia toriniku. Tapi saya nak ajar yang mudah sikit lah, chicken. Bukan chicken ya, chicken nama kawan kita. Okey, bawah daging lembu, gyuniku. Gyu tu panjang, gyuniku. Kalau kalau niku sahaja daging. Gyuniku daging lembu. Kalau lembu saja ushi. Kalau daging lembu gyuniku. Kalau khinzir babi ya, khinzir buta. Sebut? Buta. Kalau daging khinzir buta niku. Buta niku. Okey, sebelah kiri tu sayur yasai. Okey, saya nak bagi ayat. Saya nak minasang buat ayat. Cuba seorang buat ayat. Ceritakan kamu makan apa. Tengok daripada gambar ni nak cerita saya makan ni dan ni dan ni. Okey, cuba seorang. Okey, saya seorang ya. Afzan-san, dozo. Afzan-san. Yes. Watashi wa sakana. Okey, saya nak ajar bahasa Jepun ya. Kalau macam apa ya contoh ya, contoh. Watashi wa tamago to chicken to sakana o tabemashita. Macam tu. Dozo. Okay. Watashi wa sakana to tamago to gohan tabemashita. Gohan o tabemashita. So, arigato, omedeto ne. Okey, siapa lagi nak cuba? Ada zo. Riana-san imas ka Riana-san? Atau Hai. Ada zo. Makan apa? Tengok situ. Makan apa? Watashi wa
Gohan to Hai. chicken to yasai o desu. Yasai o desu. Tabetai desu. Itu kalau bentuk des, kalau bentuk makan mas tabemashita. Tabemashita. Kalau bentuk tai nak tu dia kena ada des lah kat ujung. Okey. Lagi siapa nak? Cuba boleh test. Minasa kena test. Kalau tak test saya tak tahu betul tak betul. Hai dozo. Ambil peluang ni. Minasa, hai dozo. Silakan. Siapa lagi nak cuba? Hai, senyap semua. Takut. Hai minasang, siapa lagi nak cuba? Siapa tadi? Parisang dozo. Dah tadi, Parisang dah. Akina-san, hai dozo Akina-san. Hai. Hai. 私はご飯とチキンと牛肉を食べます。Wah, sungguh hebat. Okey, sekarang buat ayat, tolong sensei buat ayat. Saya tak makan daging lembu dan ayam. Siapa nak buat ayat? Saya tak makan daging lembu dengan ayam. Syah-sang, Syah-Jeff-sang, dozo, nak cuba? Hai, 私は牛肉とチキンを食べません。Very good. Tabemasen. Boleh nampak ya? Tak apa, nanti kita ulang dia akan jadi. Lama-lama minasan dah biasa dengan tu. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada tak minasan nak tanya apa-apa soalan? Dia dapat makanan ni nanti pergi bazar ni, confirm lah nanti shopping banyak ni. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa minasan? Dozo. Sensei. Hai. Tadi apa tu? Tabemasen. Des ke? Tak ada. Tak ada. Dia look at me. Masen hujung jangan ada des. Dia tak ada lagi dah. Masen tu cukup tu saja. Yang des tu kalau nak kata tadi nak, saya nak. Watashi wa tabetai des. Faham tak? Kalau yang berakhir dengan kata kerja masen, mashita semua jangan lagi tambah des. Boleh? Boleh. Syah-sang? Boleh. Okey. Minasan ada soalan lagi? Nanti nota ni saya dah bagi dekat grup kan. Tak apa, nanti saya akan bagi nota tambahan lah. Tak apa, sikit-sikit. Misteri kelima. Untuk minggu depan, minggu terakhir sebelum cuti raya, saya akan terangkan lagi sikit bab Ikyoshi dengan kata kerja ni supaya minasang boleh berinteraksi. Lepas ni kalau saya tanya soalan dalam grup, jawablah dalam grup Telegram ya. Minasang nani o tabemashita ka? Eto sensei, watashi wa nasi goreng o tabemashita. Itu nama masakan lah, nasi goreng. Sensei saya makan mie laksa, mie rakusa o tabemashita. Sensei saya makan mie kare o tabemashita. Atau kare ramen. Lagi apa? Sensei saya makan rojak. Sensei watashi wa rojak o tabemashita. Macam tu. Boleh minasang? Wakarimasu? Wakarimasu. Kalau macam tu, setakat ni, sekejap ya. Ada orang baru masuk dan nak habis dah. Okey. Kalau setakat tu, kalau begitu, berakhirlah kelas kita.